Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum. Soalan saya yang pertama, bagaimana cara untuk mewujudkan tentera Islam yang berdisiplin dan berhemah tinggi dengan mengambil contoh tentera pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan salib atau dengan izin Crusade War dan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika baginda menaklukki kota Konstantinopel daripada Empire Roman Byzantium. Soalan saya yang kedua, ini untuk Ustazku Ahmad Fadil kalau dia masih ada. Mengapa umat Islam suka berbalah tentang perkara furu'iyah atau cabang? Ada pihak melabel satu pihak sebagai bid'ah dan satu pihak lagi melabel pihak lain sebagai wahabi. Sepatutnya kita lebih fokus dalam menghadapi isu yang lebih besar, iaitu isu gerakan kristenisasi yang menjadi-jadi di Malaysia ini. Saya tidak bermusuh dengan orang Kristian. Saya cuma takut penyebaran Kristian kepada umat Islam. Kita menghormati hak mereka untuk beragama Kristian, tak ada masalah. Cuma kita bimbang gejala murtad. Sekian, terima kasih. Saya jawab soalan yang pertama dulu, berhubung dengan Salahuddin. Bagaimana nak membentuk tentera Salahuddin? Kita dalam Islam yang mudah, tuan-tuan. Kita kena ada asas agama yang kukuh. Kumpulan-kumpulan yang nak pergi berjihad ni, tuan-tuan, yang tadi nak pergi berjihad tu, dia orang sembahyang subuh pun tak buat, yang lain tinggal. Faham maksudnya? Maksudnya dia orang tak pernah sembahyang pun, tetapi nak pergi berjihad. Macam mana jihad? Kalau dulu Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mengukuhkan amalan dia orang, bangun tengah malam sembahyang, tasawuf sebagainya kan. Itu baru kuat. Sebab tu bila dia orang pergi berperang, mereka menang walaupun jumlah yang kecil. Ini kita tidak ada ilmu. Kita hanya semangat kata lebih. Taksub kita kata, tuan. Macam mana kita nak menang perang? Macam mana kita nak ikut peraturan-peraturan telah ditetapkan oleh Islam dalam perang? Tak, tuan. Kita ikut nafsu. Nafsu serakah kita, tuan. Kalau nak jadi tentera Islam yang kuat, yang kukuh macam Salahuddin Al-Ayyubi, perkemaskan diri kita dulu, tuan-tuan. Amalkan amalan-amalan ajaran yang Islam. Belajar, tuan-tuan. Barulah kita boleh jadi tentera yang mantap. Orang hormati, disegani oleh musuh dan juga kawan, tuan-tuan. Itu ya. Yang soalan yang kedua, kena dengan balik, semua jawab. Soalan kedua mungkin Ustaz Fazil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada Datuk Ayub yang banyak berkongsi maklumat yang saya nampak, alhamdulillah ya, banyak persamaan dengan apa yang kita faham tentang isu ini. Soalan, kenapa umat Islam rajin berbalah bab furuk dan rajin melabel satu puak melabel puak yang lain sebagai ahli bid'ah, dan puak yang dilabelkan sebagai ahli bid'ah melabelkan itu sebagai wahabi? Kenapa tidak kita berdepan misalnya dengan golongan Kristian yang cuba nak mempengaruhi umat Islam supaya murtad, instead kita sesama kita yang berbalah? Baik, pertama kita kena faham bahawa pertikaian sesama umat Islam bukan semuanya bab furuk. Sebahagiannya membabitkan bab usul, bab yang fundamental yang tidak ada titik temu. Dan ada sebahagiannya membawa bab furuk terlebih dahulu. Setelah bab furuk itu dipercayai, mereka pergi kepada bab usul. Baik, saya ambil contoh. Selalu kita katakan bab furuk, bab baca doa kunut, ada yang nak baca, ada yang tak baca, ada yang nak wirid, ada yang tak mau wirid, ada yang nak tahlil, ada yang tak mau tahlil. Okey, fine. Balah bab doa kunut subuh misalnya bukan satu pertikaian baru, ia pertikaian lama sejak daripada imam-imam mazhab masih ada lagi. Mereka telah berbeza pandangan. Sebahagian mengatakan baca doa kunut subuh sunat, sebahagian mengatakan membaca doa kunut subuh tidak sunat. Jadi tak perlu berbalah. Masalahnya ada sebahagian yang datang ke tempat kita sekarang, bukan saja mereka berpandangan bahawa membaca kunut subuh tak sunat. Kalau macam tu selesai masalah. Dah lama khilaf ni, dah lama. Ada yang baca, ada yang tak baca, selesai. Masing-masing dengan pandangan masing-masing. Tapi mereka mengatakan kalau mereka cenderung kepada membaca kunut subuh tidak sunat, mereka kata siapa yang baca kunut subuh melakukan perkara bid'ah, ahli neraka. Jadi di situ sudah ada kebencian. Mereka sudah lihat, Masya Allah, kesian. Dan ada yang post dalam Facebook, dia kata alhamdulillah saya telah berjaya. Kita ingat kot berjaya berhenti minum ke, berjaya berhenti berjudi. Saya telah berjaya tidak baca doa kunut. Kata tak betul kefikiran macam tu. Sebab seolah-olahnya dia telah berjaya menyelamatkan diri dia daripada menjadi ahli neraka.
Baik, lebih parah daripada itu, perbalahan membawa kepada bab i'tiqad, yang mana mereka melabelkan misalnya kita yang menyambut Maulid Rasul adalah ahli bid'ah yang melakukan amalan syirik, bukan bid'ah saja. Tadi doa kunut bid'ah, masuk neraka juga. Ya, jadi akhirnya neraka ni dipenuhi dengan orang-orang yang macam ni kalau pada ikut i'tiqad mereka. Saya bayangkan saja, bukan hadis, bukan apa. Katakanlah malaikat yang menjaga neraka cek ahli neraka. Ni kamu ni kenapa masuk neraka? Yang tu dia jawab, kami masih hidup dulu kami curi kapal terbang. Nah, malaikat kata bagus, menyusahkan orang. Yang ini kenapa masuk neraka? Kami tak curi, kami tembak terus. Lalu kami tembak. Kamu bagus masuk neraka. Ni muka macam orang baik-baik masuk neraka. Kenapa? Kami baca Yasin malam Jumaat. Kami baca kunut subuh, kami tahlil, kami selawat. Itu ke Islam dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memasukkan orang dalam neraka kerana baca doa kunut kan? Kerana buat tahlil kah? Jadi ini yang dijual. Saya baru dapat mesej tadi, ada seorang ustaz berceramah di masjid di Putra, dah makcik-makcik dah percaya, katanya tak payah pakai mazhab. Saya bagi tahu terus terang, yang kata tak pakai mazhab tu pembohong. Orang Kelantan kata nipu atas darat. Kerana mazhab bermakna pandangan. Zahaba ya zahabu pergi, mazhab tempat pergi. Dari segi konteks bermakna pandangan. Dia kata apa ikut mazhab? Ikut Quran dan sunnah saja. Zaman Nabi tak ada mazhab. Bohong. Kalau dia kata ikut Quran dan sunnah, bila kita baca Quran dan sunnah, kita akan ada kefahaman terhadap Quran dan sunnah. Kita tu maksudnya ulama lah. Bila ulama baca Quran dan sunnah, mereka akan faham begini. Itu namanya mazhab. Kalau mereka kata tak ikut mazhab, ikut Quran dan sunnah, bermakna kita ikut hawa nafsu. Kita baca Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang, tak payah semayang sebab semayang celaka. Jadi itu mazhab yang sesat. Jadi maksud mereka yang sebenar adalah jangan ikut ulama-ulama yang muktabar, yang mereka labelkan sebagai mazhab, tapi ikut mereka sahaja yang kononnya Quran dan sunnah. Itu masalahnya. Dan zaman Nabi memang ada perbezaan pandangan dan Nabi SAW meraihkan. Mereka tidak meraihkan. Asal berbeza dengan mereka ahli bid'ah, asal berbeza dengan mereka musyrik, asal berbeza dengan mereka sesat. Kita kata hang ni Wahabi. Oi, jangan label Syekh. Oh, tadi bid'ah, sesat, musyrik itu bukan label. Bila kita sebut Wahabi sepatah, oh Syekh tak baik, Syekh hantar label anak Wahabi. Wahabi maksudnya, ini kena faham bahasa Arab. Ya di belakang tu Wahabi dia aja waw ha alif ba ya. Ya di belakang tu namanya ya nisbah. Macam kita orang Malaysia negara kita, Malizi orang Malaysia. Al-Imam Syafi'i adalah imam. Kita Syafi'i maksudnya mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Hambali ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi maksudnya ikut Syekh Muhammad Al-Wahhab. Apa masalahnya? Dia mempertahankan Syekh Muhammad Al-Wahhab, tapi dia malu nak mengaku Wahabi. Wahabi semata-mata dari segi bahasa bermakna pengikut Syekh Muhammad Al-Wahhab. Kenapa nak malu mengaku sedangkan kamu mempertahankan dia? Malah Tuan Guru Syekh Nuruddin Hafizahullah terpelanting keluar daripada hijrah kerana dia berani mengatakan Syekh Muhammad Al-Wahhab adalah penumpah darah. Itu sejarah. Dan 2 buku wajib diterjemahkan. Ini IS usi lama. Sekarang IS keluarkan buku macam laporan company, very sophisticated, very modern, very clean. Dahulu ketika pergerakan Wahabi membunuh ribuan umat Islam, mereka tidak ada teknologi ini. Mereka rakamkan dalam kitab sejarah mereka. Yang pertama, Tarikh Najd. Wajib terjemah untuk tengok fikrah, kerana IS berpunca daripada fikrah ini, mengkafirkan. Yang kedua, Unwanul Majdi fi Tarikh Najd. Bila kita cerita ni mereka melenting Syekh hantar fitnah. Tapi benda ni, buku sejarah ni diterbitkan oleh kerajaan Saudi sendiri. Kenapa you don't go to the proof? Sebab itu sebenarnya mereka segan dia labelkan sebagai Wahabi, sebab ada sejarah hitam. Sebenarnya Wahabi tidak satu label. Dia cuba merujuk kepada pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab, itu saja. Kenapa tidak kita instead menedahkan kristenisasi dan sebagainya, kita sibuk sesama kita. Saya beritahu kedua-duanya perlu diatasi. Gerakan untuk memurtadkan orang Islam perlu diatasi. Tetapi yang lebih bahaya daripada dua adalah yang tak nampak. Saya bagi contoh macam ni. Katalah satu orang datang, dia kata kamu kena tinggalkan Islam. Islam agama yang tak betul. Yang betul adalah agama Kristian. Saya percaya majoriti orang yang ada basic agama, dia akan kata sorry, no. Kalau you nak kata Islam tak betul, yang betul Kristian, saya tak boleh terima. Tapi kalau satu orang tu datang, Syekh, jom kita kembali pada Quran dan Sunnah,
ikut manhaj salaf. Yang itu insya-Allah ustaz pun akan termakan. Tapi itu kalimatul haqqin yuradu bihal batil. Kalimah yang benar tetapi maksudnya adalah batil. Jadi hati-hati, bukan semua khilaf antara umat Islam dengan golongan Salafi Jihadi kalau ikut istilah Datuk, ataupun Wahabi kalau ikut istilah orang awam, itu adalah sebahagian saja. Sebahagiannya furuk, mereka mengkafirkan kita dengan sebab-sebab yang tidak sepatutnya. Umpama selawat saya paling tak faham. Kenapa selawat jadi isu sedangkan selawat sabit dengan nafs Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, tiap-tiap Jumaat khatib baca sallu alaihi wasallimu taslima. Tiba-tiba mereka kata berselawat itu berdosa. Ini fikrah yang sangat bahaya dan kita kompleksen, dan saya sangat nak tahu daripada Datuk sampai agensi mana dah mereka masuk. Sebab seolah-olahnya ada halangan-halangan yang kita tak nampak bila kita nak bertindak terhadap ni. Takut dia dah masuk sampai peringkat yang tinggi. Wallahu alam. Itu jawapan saya.